Seterusnya yang kedua, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2015 dibaca kali kedua sekarang. Seterusnya yang kedua, pada tahun 2013 pindaan telah dicadangkan kepada beberapa rang undang-undang bagi menangani kegiatan jenayah terancang. Pindaan tersebut telah dibentang dan diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada mesyuarat ketiga penggal pertama Parlimen ke-13. Antara rang undang-undang telah diluluskan pada masa itu ialah rang undang-undang pencegah jenayah pindaan dan pemaluasan 2013, rang undang-undang kanun keseksaan pindaan 2013, rang undang-undang kesalahan keselamatan langkah-langkah khas pindaan 2013. Selain dengan pindaan-pindaan tersebut, rang undang-undang kanun tata cara jenayah juga telah dibentangkan. Walau bagaimanapun, ia telah ditarik balik untuk dibuat kajian lanjut. Pada hari ini, rang undang-undang kanun tata cara jenayah dibentangkan semula kerana ia amat diperlukan bagi salah satu langkah untuk menambah baik tata cara dalam menyiasatan dan pendakwaan kes jenayah. Kanun tata cara jenayah juga dicadangkan untuk diperkasakan dengan mencadangkan beberapa pindaan yang merupakan penambahbaikan kepada peruntukan sedia ada, di samping memperkenalkan beberapa peruntukan baru. Pindaan kepada kanun tata cara jenayah juga bertujuan untuk menambah baik peruntukan sedia ada bagi menangani ancaman keganasan dan undang-undang berkaitan dengan perkara iaitu dibentangkan dan dilulus oleh Dewan Yang Mulia ini sebelum ini. Peruntukan rang undang-undang kanun tata cara jenayah pindaan 2015. Elemen utama di bawah rang undang-undang ini memperuntukkan seperti berikut. A. Pasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan bagi permulaan kuasa akta ini. B. Pasal 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 2 Kanun Tata Cara Jenayah dengan memasukkan subseksyen baru 5 yang memperuntukkan bahawa mana-mana kesalahan di bawah kanun keseksaan adalah kesalahan boleh ditangkap jika peruntukan dengan nyata di bawah undang-undang bertulis yang lain. Kesalahan itu adalah kesalahan boleh ditangkap. Ini bagi mengelakkan kekeliruan dalam penyiasatan oleh pihak polis, terutama bagi kesalahan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga yang secara jelas menyatakan kesalahan yang melibatkan keganasan rumah tangga adalah kesalahan boleh ditangkap. C. Pasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 13 untuk menghendaki orang ramai supaya memberi maklumat kepada polis tentang niat atau perlakuan mana-mana kesalahan di bawah kanun keseksaan dan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain jika orang ramai mempunyai pengetahuan atau maklumat mengenainya. Ini adalah sebagai langkah untuk menangani jenayah yang semakin meningkat dan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam mementeraskan jenayah. Di Pasal 4 bertujuan untuk meminda Seksyen 98 Kanun Tata Cara Jenayah dengan memasukkan subseksyen baru 6 untuk membenarkan pendakwaan raya untuk hadir dalam mana-mana permohonan yang dibuat di bawah Seksyen 98. Dengan cadangan pindah ini, pendakwa raya boleh hadir secara ex parte di hadapan magistrate untuk membuat permohonan bagi menghalang mana-mana orang atau orang awam secara amnya dari melakukan perbuatan tertentu. 1. Yang boleh mengakibatkan gangguan, halangan atau kecederaan kepada mana-mana orang. 2. Yang boleh membahayakan nyawa, keselamatan atau kesihatan orang ramai. 3. Yang boleh menimbulkan kerusuhan atau pergaduhan. I. Pasal 5 bertujuan untuk meminda Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah untuk memasukkan subseksyen baru bracket 1A untuk membenarkan pendakwa raya untuk hadir dalam mana-mana permohonan riman yang dibuat di bawah Seksyen 117. Ini bertujuan supaya pendakwa raya boleh hadir dalam permohonan riman bagi kes-kes tertentu yang dirasakan perlu yang mempunyai kepentingan awam melibatkan isu undang-undang dan jika suspek diwakili peguam. Pasal 6 bertujuan untuk meminda Seksyen 17
173A dengan memasukkan subsection baru 8. Dengan pindaan yang dicadangkan, mahkamah tidak boleh membebaskan pesalah dengan atau tanpa syarat dan tidak merekodkan sabitan di bawah section 173A jika seseorang pesalah itu dituduh dengan kesalahan berat atau dituduh dengan kesalahan keganasan rumah tangga. G pasal 7 bertujuan untuk memasukkan section baru 265A, 265B dan 265C. Section baru mengadakan peruntukan bagi keterangan saksi yang dilindungi ambil melalui tata cara khas. Pindaan ini cadangkan bagi menangani masalah keengganan saksi untuk memberi keterangan di mahkamah kerana bimbang dan keselamatan dirinya jika identitinya didedahkan, terutama dalam kes-kes yang melibatkan kumpulan jenayah terancang. Pindaan ini cadangkan bagi menangani masalah keengganan saksi untuk memberi keterangan di mahkamah kerana bimbang keselamatan dirinya jika identiti yang didedahkan. Dengan peruntukan baru yang dicadangkan itu, akan lebih ramai saksi berani untuk tampil memberi keterangan terhadap apa-apa pertuduhan di mahkamah termasuk terhadap anggota kumpulan jenayah terancang. Dengan keterangan itu, maka sabitan dapat dikenakan tangkapan mereka yang melakukan jenayah. Pasal 8 bertujuan untuk meminda Seksyen 282 dengan memasukkan perangan baru E bagi menghendaki ke mahkamah supaya tidak menjatuhkan hukuman pemenjaraan secara serentak apabila seorang disabitkan dengan 2 atau lebih kesalahan dalam satu pembicaraan. Pasal 9 bertujuan untuk meminda Seksyen 294 Kanun Tata Cara Rendah dengan memasukkan subsection baru untuk menghalang seorang pesalah yang dipertuduh dengan kesalahan berat atau kesalahan pesalah yang dituduh dengan pelakuan keganasan rumah tangga daripada bebas dengan bond berkelakuan baik. Pasal 10 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 399B ke dalam Kanun Tata Cara Jenayah yang memperuntukkan bahawa mana-mana keterangan atau laporan yang diberikan oleh seorang pakar berkenaan dengan aktivis, struktur, amalan, upacara, tanda tangan, insignia, ciri atau apa perkara lain yang berhubung dengan sesuatu kumpulan jenayah terancang hendaklah terima sebagai keterangan. Pasal 11 bertujuan untuk meminda Seksyen 402B untuk memperuntukkan bahawa walau apapun subsection 402B, satu, pihak pendakwa tidak dikehendaki untuk mendapatkan izin tertuduh sebelum mengemukakan apa-apa penyataan keterangan. Pasal 12 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 407B ke dalam Kanun Tata Cara Jenayah bagi menghendaki tertuduh untuk membayar penalti jika harta yang merupakan hal perkara sesuatu kesalahan telah dilupuskan atau tidak boleh dikesan. Pasal 13 bertujuan untuk meminda Seksyen 414 bagi memberikan pegawai yang bertanggungjawab bagi sesuatu daerah polis kuasa untuk mengarahkan penjualan harta rampasan yang sebelum ini kuasa itu di bawah ketua pegawai polis. Pasal ini juga bertujuan untuk meletakkan hak milikan atau hasil jualan harta rampasan yang tidak dituntut kepada kerajaan persekutuan sebelum pindaan yang dicadangkan hak milikan atau hasil jualan itu diletakkan di bawah kerajaan negeri tempat harta itu dirampas. Pasal 14 bertujuan untuk menggantikan Seksyen 415 untuk membenarkan penjualan harta yang ditahan dengan perintah magistrat di bawah subsection 413 bracket 3 dibuat melalui laporan lelongan awam. Penjualan itu boleh dibuat jika harta tersebut mudah rosak, sukar atau tidak praktikal untuk disenggara. Harta tersebut bernilai kecil atau tidak, penjagaan harta tersebut melibatkan perbelanjaan yang tidak munasabah dan sukar. Pasal 15 bertujuan untuk memasukkan bab baru 41A bagi mengadakan tata cara yang lengkap berhubung dengan perampasan dan pelucutan hak harta tersabitnya
yang dimiliki seseorang anggota kumpulan penjenayah terancang yang diperoleh semasa pelakuan sesuatu kesalahan atau yang membawa kepada pelakuan sesuatu kesalahan. Pegawai polis boleh merampas harta alih dan harta tak alih yang secara musabah disaki harta tidak sah dengan mengikut tata-cara diperuntuk dalam bab baru ini. Pasal 15 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 425A ke dalam Kanun Tata Cara Jenayah. Seksyen baru 425A memperuntukkan tata cara dalam keadaan jika tertuduh melarikan diri sebelum atau semasa pembicaraan selepas dia dipertuduh. Dengan pindaan yang dicadangkan ini, mahkamah dibenarkan untuk meneruskan pembicaraan dan menyelesaikan meski tanpa kehadiran tertuduh yang melarikan diri itu. Mahkamah juga boleh menjatuhkan hukuman tanpa kehadiran tertuduh dari hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup dan pemenjaraan seumur hayat tidak boleh dijatuhkan oleh mahkamah tanpa kehadiran tertuduh. Pasal 17 bertujuan untuk meminda Seksyen 430 Akta 593 untuk memberi kuasa kepada menteri dan bukan mahkamah untuk memberi ganjaran kepada orang persendirian yang telah menunjukkan keberanian, kegigihan dan keupayaan luar biasa dalam penangkapan seseorang yang terlibat dalam kegiatan jenayah. Sebagai cara untuk menggalakkan orang ramai untuk turut sama membantu menangani jenayah, peruntukan berkaitan dengan pemberian ganjaran kepada orang ramai yang membantu dalam penangkapan penjenayah yang terlibat dalam kesalahan yang membawa hukuman mati atau pemenjaraan dicadangkan untuk dinaikkan kepada tidak melebihi RM100 kepada tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih RM10,000. Pasal 18 bertujuan untuk meminda jadual pertama kepada Kanun Tata Cara Jenayah berbangkit daripada kemasukan beberapa kesalahan baru ke dalam Kanun Keseksaan dan pindaan kepada hukuman bagi beberapa kesalahan tertentu di bawah Kanun Keseksaan. Pasal 19 bertujuan untuk meminda Seksyen 7 Akta Kanun Tata Cara Jenayah nombor 2012 Akta A1431. Dengan pindaan ini, subsection baru 7 dimasukkan ke dalam Seksyen 388A yang dicadangkan untuk memperuntukkan borang yang ditetapkan digunakan untuk berhubung dengan pemasangan perantai pemantauan elektronik. Pasal 20 bertujuan untuk meminda Seksyen 8 Akta A1431. Dengan pindaan ini, Seksyen baru 30A diganti dengan seksyen yang meliputi penggunaan borang yang ditetapkan bagi pemasangan perantai pemantauan elektronik dan memotong dan kesalahan mengganggu atau memusnah perantai pemantauan elektronik. Pasal 21 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 10 ke dalam Akta A1431. Pindah ini bertujuan untuk memasukkan borang 55 ke dalam jadual kedua Kanun Tata Cara Jenayah bagi diguna pakai semasa seorang diperintah dipasang dengan perantai pemantauan elektronik. Datuk Sri Yang Ketua, saya mohon mencadangkan. Siapa menyokong? Saya menyokong. Ada yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda